Okay. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. How are you guys? Rasanya dah lama dah dah bersawang dah YouTube channel ni. Disebabkan tidak ada video-video baru yang diupload. Walau bagaimanapun diharapkan video-video lama yang masih lagi berada di YouTube tu relevan dan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semualah. Okey, jadi hari ini sambil-sambil ada sedikit masa lapang, Sensei berniat untuk share something in very brief one with regards to the development, ya, kajian pembangunan. Kerana ada satu soalan yang dikemukakan kepada Sensei. Dua soalan sebenarnya. Jadi Sensei rasa eloklah kalau Sensei kupas benda ni dan berikan penerangan yang seberingkas supaya boleh dimanfaatkan kepada lebih ramai orang. Boleh? Okey, jadi soalan yang pertama, kita santai je sekejap je sebenarnya ni, nak panaskan enjin balik je sebab dah lama dah tak buat video untuk YouTube. Soalan pertama, dia berbunyi macam ni. Perlu ke saya guna model yang berbeza untuk setiap fasa pembangunan? Macam tu Contoh, kalau saya guna DDR, saya declare kajian saya sebagai DDR. Jadi fasa analisis saya guna model A. Fasa design development saya guna model B. Fasa evaluation saya guna model C. Alright. Itu adalah soalan yang pertama, ya. Perlu ke kita sebagai pembangun produk ni menggunakan model yang berbeza pada setiap fasa untuk completekan proses reka bentuk dan pembangunan itu? Okey. Jawapannya macam ni. Daripada bacaan Sensei, ini limitationnya kepada bahan-bahan yang Sensei baca lah. Bahan-bahan yang Sensei tak baca, bolehlah tuan-puan, sahabat-sahabat tolong share, ya, kalau ada benda tu berlaku ataupun dinyatakan di mana-mana. Tetapi sehingga kali ini, berdasarkan bacaan yang dibaca oleh Sensei, iaitu buku-buku pembangunan dan juga artikel-artikel daripada pertinent author di dalam bidang kajian pembangunan, tidak ada lagi come across dengan satu statement yang mewajibkan pengkaji untuk menggunakan model yang berbeza pada setiap fasa pembangunan. Jelas, maksudnya tidak adalah pertinent author internationally, which is yang kita tahulah secara ni memang mereka adalah expert dalam bidang ini. Tidak ada lagi statement yang menyatakan wajib ataupun it is a must use a different models for each different phase in design and development research. Okay, tidak ada lagi pernyataan itu. Jadi sekiranya ia tidak ada, maka bagi Sensei itu bukanlah satu kekusutan. Sekiranya anda merasakan bahawa anda perlu menggunakan model lain untuk diselitkan di dalam fasa analisis contohnya, supaya proses analisis keperluan anda menjadi lebih komprehensif dan juga rigorous, maka silakan. Okey. Namun sekiranya anda rasa dengan model instructional design yang anda guna untuk DDR tu tadi sudah boleh membantu anda melaksanakan analisis keperluan dengan rigorous, maka tidak perlu model tambahan di dalam model instructional design tadi. Contoh, kita sebagai pembangun produk, bila kita buat kajian pembangunan yang membangunkan sesuatu produk, memang dinasihatkan untuk mengisytiharkan kajian kita sebagai kajian reka bentuk dan pembangunan. Okay, jadi bila kita isytihar kajian kita sebagai Design and Development Research, DDR, maka dia ada 3 fasa utama yang kita perlu follow. Maksudnya kajian kita ni boleh diisytihar sebagai kajian pembangunan apabila kita
kajian kita tu mempunyai 3 fasa ini. Satunya analysis, design and development, and evaluation. Okay, jadi kajian kita DDR. Jadi kajian kita perlu memenuhi 3 kriteria ini. Model yang kita gunakan, model instructional design yang kita gunakan dalam kajian DDR kita, contoh saya ambil yang paling mudah ADDIE. Okey, model ADDIE. Kita embed dalam kajian bidang DDR. Tapi model pembangunannya adalah model ADDIE. Sasol pula. Pembangunannya bukan pembangunan. Pembangunannya adalah ADDIE. Okey, jadi sekiranya ADDIE itu telah memperincikan prosedur, prinsip, elemen yang perlu dikaji untuk setiap fasa dengan jelas, maka sejujurnya secara peribadi Sensei tidak rasakan lagi kita perlukan another model dekat dalam model ADDIE. Kalau tidak, dia jadi redundant, bertindih-tindih. Then you can see the process is actually over another. Saya pernah jumpa satu kajian yang pada fasa analisis dia guna model lain. Saya tak ingat ada model apa sebab saya bukan penganut School of Thought itu. Jadi saya tidak berapa mahir dengan model-model yang digunakan pada setiap fasa. Dia guna satu model untuk analisis. Kemudian bila masuk fasa design, dia analisis lagi sekali. Untuk reka bentuk pula. Jadi saya bertanya pada pelajar ini. Waktu awak buat analisis keperluan, apa yang you analisis? Kenapa analisis di fasa reka bentuk tidak dianalisis sekali pada fasa analisis keperluan? Jadi, bila jawapannya, oh saya tak tahu, saya ikut senior. maka hidungnya kalau kat depan saya dah lama jentik hidungnya. Gurau je. Itu adalah antara isu lah yang timbul apabila kita menggunakan model yang berbeza. Kalau nak guna model yang berbeza pada setiap fasa, silakan. Tapi asalkan ada justifikasi sendiri, justifikasi yang kokoh, berdasarkan penerangan-penerangan support daripada pertinan author dan juga dia favorable kepada kajian kita. Dia memudahkan kajian kita. Dia menjelaskan kita punya kajian. Bukan untuk menjadikan kajian kita itu complicated, sukar, berbelit-belit supaya nak nampak gempak. Jangan ni, itu konsep yang berbeza. Sehingga tuan punya badan sendiri tak tahu kenapa dia guna model ini pada fasa ini. Jadi itu adalah kritikal, sahabat-sahabat. Okay? Jadi pastikan kita tahu tujuannya kita gunakan model yang berbeza pada setiap fasa tu kenapa. Apa justification dia. Okay? Berbalik kepada soalan sahabat tadi, adakah perlu kita menggunakan model yang berbeza pada setiap fasa? Bagi Sensei, berdasarkan pendapat-pendapat pertinan author internationally dalam buku-buku daripada pertinan author, tidak ada satu statement yang menyatakan ia perlu ataupun mesti, tidak ada. Okay, Sensei percaya itu adalah mengikut keperluan masing-masing. Sebab ingat kita punya falsafah. Bila kita berpegang kepada DDR, maka falsafah kita adalah pragmatism. So, bila pragmatism maksudnya kita boleh menggunakan apa sahaja metod, kaedah, teknik, strategi, pendekatan, data analisis, tak kisah mana-mana pun, as long as dia boleh membantu kajian kita dan menjawab persoalan kajian kita. Jadi itu yang sangat penting untuk kita pegang. Okey, soalan pertama So, hopefully jelas ya. Kalau perlu atau tidak, bagi Sensei, tidak perlu. Tidak perlu sekiranya dia tidak perlu. Kalau perlu, dan perlulah. Mengikut keperluan masing-masing. Tapi honestly, pendapat peribadi Sensei, tidak perlu melakukan kajian yang complicated semata-mata nak menampakkan kajian kita itu rigorous. Kadang-kadang kajian yang simple pun boleh menjadi rigorous. Method yang ringkas boleh memberikan data yang rich kepada kita punya kajian. Okey? Satu. Yang kedua, soalan dia adalah berbunyi, wajibkah wajib? Kalau tak buat berdosa. Wajibkah saya menggunakan kaedah FDM untuk expert consensus
pada fasa pembangunan. Okey. Wajib tak wajib ni susah nak jawab pula, takut ada haram halal pula kan. Sasul. Okey, but anyway, saya kembali kepada filosofi. Filosofinya adalah pragmatism. Sekiranya anda declare kajian anda sebagai DDR, maka filosofi kita adalah pragmatism. Bila pragmatism, maksud kita boleh menggunakan apa sahaja kaedah selagi mana kaedah itu membantu kita, menyenangkan kajian kita dan boleh menjawab persoalan kajian kita dengan jelas. Sekiranya FDM boleh membantu anda untuk memberikan nilai koefisien value kepada persetujuan pakar dengan lebih mendalam, maka silakan guna FDM. Okay? I agree. FDM adalah one of the comprehensive method untuk mendapatkan expert consensus. Walau bagaimanapun, tidaklah sehingga ke tahap wajib. Maksudnya, dia boleh digunakan dan dia tidaklah wajib digunakan. Ada banyak lagi kaedah-kaedah untuk mendapatkan nilai persetujuan pakar. DM boleh, NGT boleh. Sekarang dah ada MFDM kalau saya tak silap ke, saya tak pasti yang tu. Boleh pakai CVI, boleh ICVI, boleh untuk mendapatkan expert consensus untuk item ke, untuk kandungan modul dan sebagainya. Jadi silakan gunakan kaedah yang bersesuaian dan yang penting anda mahir. Jangan kata nak guna FDM tetapi tidak mahir untuk menginterpretasi nilai-nilai FDM tu, tak boleh juga. Jadi make sure anda gunakan kaedah tersebut dan anda mahir dalam proses pengiraan basic foundation kaedah tersebut. Okey, jadi jawapannya berbalik kepada soalan tadi, wajib ke tidak wajib? Tidak wajib. Okey, tidak wajib dan tidak ada satu pun pertinent author yang dalam senarai bacaan Sensei menyatakan compulsory for us to use FDM as our expert consensus method. Boleh? Jadi hopefully jelas kepada dua persoalan itu. InsyaAllah perkongsian hari ini sangat ringkas. InsyaAllah nanti Sensei akan berkongsi lagi. Sekiranya ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang relevan daripada sahabat-sahabat PG untuk dikongsikan kepada anda semua. Okay, so dengan itu please stay safe, stay vigilant everyone. Please take care. Assalamualaikum. Bye.